Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika min an nadhillah aw nudallah aw nazillah aw nuzallah aw nazlimah aw nuzlama أو نجهله أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah malam ni kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Al-Halal wal-Haram fil Islam, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Kita dah saya kira kita dah masuk dalam pertemuan yang lalu bab yang keempat, iaitulah bab pada membicarakan berkaitan dengan masalah kepercayaan dan juga adat ataupun tradisi. Dan juga dalam perbahasan mukadimah yang lalu kita juga menyebutkan tentang sunnatullah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Fatir ayat yang ke-43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falan tajida lisunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan menjumpai sunnatullah itu berganti. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alam ini ada peraturan dia, yang mana peraturan ini tidak akan berubah sampai bila-bila. Baik. Jadi kita akan masuk kepada perbincangan yang seterusnya, iaitulah beliau menyebutkan tentang Islam ini membanteras segala perkara tahayyul dan juga perkara-perkara khurafat. Nabi SAW datang dan dijumpainya di tengah-tengah masyarakat ada sekelompok manusia tukang dusta yang disebut sebagai kuhan, yakni dukun ataupun arraf, iaitu tukang ramal. Mereka mengaku dapat mengetahui perkara-perkara gaib, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang, dengan jalan mengadakan hubungan dengan jin dan sebagainya. Ini cara orang dulu-dulu. Yang mana mereka mendakwa tukang-tukang tilik ini ataupun dukun-dukun ini, mereka mendakwa bahawa mereka mampu untuk meramalkan perkara yang akan datang dan juga menilik sesuatu yang telah lalu. Jadi bagaimana caranya? Iaitulah mereka mengadakan hubungan kerjasama dengan jin. Ini orang yang lama lah, cerita-cerita orang dulu. Nanti kita akan sebutkan jenis tilik ataupun ramalan yang dalam bentuk moden, yang kita akan sebutkan nanti insyaAllah.
Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengiklankan perang dengan kedustaan yang tidak berlandaskan kepada ilmu, petunjuk maupun dalil syarak. Jadi untuk mengetahui sesuatu perkara gaib, antara perkara gaib adalah benda yang akan datang yang belum berlaku, itu termasuk dalam perkara gaib. Sekarang jam menunjukkan pukul 7.39, 7.40 belum lagi datang, 7.41 belum lagi datang, maka dia termasuk dalam ilmu ghaib yang tidak ada pada manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tahu perkara yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Ilmu Allah itu sama. Bagaimana kekuatan ilmu Allah itu pada benda yang telah berlaku, yang sedang berlaku, begitu juga kuat pengetahuan Allah terhadap benda yang akan datang. Jadi sejak azali lagi Allah dah tahu dah sesuatu yang akan datang. Kalau kita belajar dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala ini ta'alluqnya pada benda yang telah, yang sedang dan yang akan berlaku, kan? Jadi pengetahuan Allah ini bukan hanya benda yang telah, macam kita hanya tahu benda yang telah, benda yang sedang, tapi benda yang akan datang kita tak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala sifat ilmunya itu tahu benda yang telah, tahu benda yang sedang berlaku, dan tahu juga seperti mana tahunya Allah benda yang telah berlalu, Allah tahu benda yang akan datang. Tidak samar-samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang pukul 7.41, 7.42 ilmu ghaib. Jadi nak mengetahui ilmu ghaib ini paling tidak mesti ada sumber, ada dalil daripada tiga. Yang pertama sama ada daripada ayat Quran, yakni daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syurga dan neraka, kan? Allah menyebutkan tentang keadaan ahli neraka, bagaimana keadaan ahli syurga. Belum ada orang yang masuk syurga, tak ada lagi manusia yang masuk syurga, tak ada lagi manusia yang masuk neraka, tapi dah disebutkan oleh Allah bagaimana keadaannya ahli syurga, bagaimana keadaannya ahli neraka. Jadi siapa yang sebut? Allah Subhanahu wa taala yang sebut. Jadi kalau kita menyatakan benda yang ghaib atau benda yang akan datang ada dalil daripada Quran, maka kita boleh pegang dengan benda itu, kan? Ataupun ada dalil sumber daripada hadis. Daripada hadis, Nabi SAW juga manusia seperti kita. Nabi tak tahu benda yang akan datang, Nabi tak tahu perkara-perkara ghaib. Tapi kenapa kita boleh percaya hadis, berpegang dengan hadis yang menyebutkan sesuatu yang akan datang? Kerana hadis juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak bercakap dengan hawa nafsu, tetapi dia bercakap dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sampaikan satu kenyataan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bacakan, Nabi sampaikan kepada kita. Jadi apa yang datang daripada mulut Nabi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hadis, contoh hadis Nabi sebut tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, kan? Apa itu belum lagi berlaku, tapi Nabi sebut itu datangnya daripada mana? Nabi macam kita juga tak tahu perkara gaib, tapi Nabi sebut kerana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kalau tak ada dalil Quran, kalau tak ada dalil hadis, tapi kita nak sebut benda gaib, nak sebut benda yang akan datang, maka ada yang ketiga yang dipanggil sebagai sunnatullah, kan? Yang dipanggil sebagai sunnatullah. Jadi sandaran ataupun pegangan kita ataupun dalil kita, walaupun tak ada ayat Quran, walaupun tak ada hadis,
tapi ada sunnatullah, ada peraturan Allah yang Allah letak pada makhluk dia, pada alam ini, yang disebut oleh Allah la tahwila, dia tidak akan berubah sampai bila-bila. Jadi contohnya lah, contoh kita kata contoh kita kata benda yang ghaib, benda yang belum berlaku, kita melarang anak kita daripada main api. Kerana kita kata kalau awak main api tengah-tengah panas, angin pula kuat, bahaya. Nanti yang kertas yang kamu bakar, benda-benda yang mudah terbakar ini, nanti dia terbang tengah panas, dia terbang kepada pergi ke tempat-tempat yang mudah terbakar yang lain, pergi kat tirai apa segala macam, boleh terbakar rumah. Benda tu belum lagi ada, tetapi kebiasaannya, adatnya, kebiasaannya memang berlaku macam tu. Jadi api memang kebiasaannya, sifatnya adalah membakar. Jadi boleh tak kita menyatakan benda yang belum berlaku, walaupun tak ada hadis yang mengatakan api itu sifatnya mesti membakar, tak ada hadis yang menyebutkan api itu mesti sifatnya membakar, tapi kita berpegang dengan kebiasaan. Biasanya macam itulah, biasanya kalau api ini dia akan membakar, maka kita boleh sebut rumah ini akan terbakar kalau dijilat api, ataupun kalau api itu dimain-main. Jadi kita boleh pegang seperti itu. Sebab apa? Sebab kebiasaannya macam tu. Ataupun contoh kita lapar, maka kita kata kau makanlah. Kenapa nak makan? Nanti kenyanglah. Jadi kenyang itu kan belum ada. Kenyang itu belum ada. Sekarang kita tengah lapar ni, kan? Sekarang kita tengah lapar, maka ada satu orang bagi tahu engkau akan kenyang setelah engkau makan. Kenyang tu belum lagi ada. Kenyang itu benda gaib, benda yang kita tak tahu. Apakah betul kenyang itu ada ataupun tak, kita tak tahu. Tapi kita boleh sebut, kan? Kita boleh sebut kenyang kamu setelah kamu makan nanti. Belum lagi makan, apatah lagi dengan kenyang. Tapi kita boleh sebut tak? Boleh, sebab kebiasaannya begitu. Walaupun tak ada dalil Quran, walaupun tidak ada dalil hadis, tapi kebiasaannya begitu, maka kita boleh berpegang, kan? Jadi nak pegang dengan, nak menyatakan benda gaib, benda yang akan datang seumpamanya, maka kita boleh dengan 3 sumber yang kita sebutkan tadi: Quran, ataupun hadis, ataupun sunnatullah, ataupun kebiasaan, ataupun peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian justru itu kemudian Rasulullah membacakan kepada mereka wahyu Allah yang berbunyi, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang dapat mengetahui perkara gaib di langit dan bumi melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malaikat, bukan jin dan bukan manusia yang mengetahui perkara-perkara gaib. Baik. Jadi perkara gaib ini, tuan-tuan, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengetahui perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita bagi contoh. Bila kita perut kita angin, contoh, orang tu kata kalau perut angin, minumlah air halia, kan? Ataupun bila kita tanam pokok, apa-apa pokok lah, pokok sayur ke, pokok buah ke, apa-apa saja pokok kita tanam, kita letak benih, kita siram. Jadi kita tahu dengan benih, dengan cara kita menjaga pokok ini nanti akan besar dan akan membuahkan hasil, akan mengeluarkan buah. Kita hanya tahu sekadar itu. Tetapi bagaimana kaitan benih itu dia boleh melahirkan, ataupun dia akan boleh mengadakan pokok, kemudian pokok itu bagaimana, itu semua tidak ada siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam contoh ubat, kita makan ubat, kita pening kepala, contohnya kita makan Panadol, kita makan ubat. Maka yang manusia tahu makan ubat sihat. Kenapa manusia boleh tahu makan ubat sihat? Sebab macam tu biasanya.
Makan ubat sihat, makan ubat sihat. 1000 orang makan, 990 orang sihat, satu orang yang tak sihat. Contoh. Jadi macam mana kita boleh tahu ubat ini baik untuk ni? Sebab kebiasaan ni macam tu. Kan hasil kajian yang kita buat, makan ubat ni sihat, makan ubat ni sihat, makan ubat ni sihat. Tapi macam mana ubat yang ada bahan-bahan yang telah diletakkan dalam ubat itu mewujudkan kesihatan atau menghilangkan penyakit, itu tidak ada siapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tahu, tak ada doktor yang mati, tak ada doktor yang sakit. Sebab apa? Sebab doktor itu juga berpegang dengan kebiasaan. Katalah dia buat ubat, satu ubat contohnya kan, ni katalah ubat. Jadi ubat ini menyihatkan penyakit A contohnya. Jadi ubat ini, doktor ataupun pakar, orang yang buat ubat tu, dia tahu tak apa yang ada dalam ni? Dia tahu. Maka dia kata kandungan-kandungan, ada 10 kandungan dalam ni, A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang doktor tahu kandungan ini kalau diletakkan banyak ni, dicampur pula dengan yang ni, dicampur dengan bahan ni, maka dia akan sihat. Macam mana doktor boleh tahu? Hasil kajian dia. Jadi dia tahu hasil daripada pengalaman yang berulang. Oh, maka dia tahu kandung atau bahan ini dia akan memberikan kesihatan. Bahan ini akan menghasilkan benda ni. Bahan ini akan menghasilkan benda ni. Tapi bagaimana bahan itu menghasilkan bahan itu, kita tak tahu. Tak ada manusia yang tahu. Ini yang disebut oleh Allah. Kan tidak ada perkara gaib yang diketahui oleh manusia. Yang kita tahu hasil daripada kebiasaan. Bahan ini, contoh dalam satu kapsul itu ada dalamnya ada 20 bahan dalam tu. Ada 20 kandungan dalam tu. Apa-apa tak tahulah. A, B, C saya tak tahulah. Kalau doktor mungkin dia tahu. Jadi bagaimana doktor boleh yakin dengan bahan-bahan yang dimasukkan dalam ubat itu akan menghilangkan penyakit? Jawapan dia hasil pengalaman dia. Pengalaman dia, bila letak bahan A, B, C, D, E sampai yang ke-10, dia akan menghilangkan penyakit satu kuman contohnya. Diletakkan ada 10 bahan yang lain, maka dia akan menghilangkan kuman yang kedua pula. Hasil pengalaman dan berulang-ulang. Tapi bagaimana 10 bahan itu menolak ataupun menghilangkan penyakit, itu tidak ada manusia yang tahu. Nah, jelas di situ tuan-tuan. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Doktor tahu, macam mana doktor boleh tahu? Manusia dia tahu hasil daripada pengalaman dia, hasil daripada perkara yang berulang. Begitu juga dengan pomen, kan? Dia repair. Macam mana dia boleh tahu? Okey, rosak ni kita kena pasang benda ni, kena tukar yang ni, kena pasang yang ni. Macam mana dia boleh tahu? Jadi dia tahu hasil daripada pengalaman dia, ilmu yang dia ada secara berulang-ulang. Kalau bunyi ni, rosak ni, tukar, buh yang baru, pasti elok. Macam mana dia boleh tahu? Hasil daripada perkara yang sama berulang-ulang. Dulu pernah berlaku, ditukar, dia buat macam ni, oh elok. Kali kedua, dia gunakan ilmu yang pertama tadi, elok. Kali ketiga, dia gunakan ilmu yang sama, elok. Itulah ilmu yang ada pada manusia. Tapi bagaimana bahan itu, barang itu mengelokkan yang rosak tadi itu tak ada manusia yang tahu. Yang tahu siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan macam ni tuan-tuan. Manusia, hakikat manusia ni lemah. Nak dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu jauh sekali. Manusia tidak ada satu pun yang dia buat. Tak ada satu pun yang dia buat. Tidak ada satu pun yang manusia buat. Yang manusia buat adalah menghimpunkan sehingga terjadinya sesuatu menggunakan bahan yang dah sedia ada. Contoh saya bagi. Kita nak buat surau ni. Kita sebenarnya kita tak buat surau ni. Kita tak mampu nak buat. Kita cuma menggabung-gabungkan bahan yang dah dibuat oleh Allah sehingga terjadinya surau. Contohnya apa dia? Contohnya, kita nak buat surau, kita perlukan kepada pasir, kita perlukan kepada air, kita perlukan simen, kita perlukan besi, kita perlukan bla 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 bla. Jadi benda tu dah Allah buat dah. Allah dah ciptakan dah. Maka kita tinggal ambil gabungkan sampai jadilah benda tu. Jadi manusia benda apa yang dia buat? Tak, dia hanya menggabung-gabungkan benda yang dah dibuat oleh Allah.
benda yang dah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam budak-budak main puzzle lah, kan? Jadi benda tu dicerai-ceraikan. Buat katalah gambar dinosaur contohnya, kan? Maka kepingan-kepingan kertas itu dah dibuka-buka. Puzzle namanya, kan? Yang kertas tu digabung-gabungkan jadi orang, jadi binatang. Puzzle nama dia, kan? Jadi tinggal anak-anak kita menggabung-gabungkan kertas tadi itu, maka sehingga terjadilah gambar dinosaur, gambar rumah. Jadi dia tak buat apa-apa, dia hanya menggabungkan benda itu. Dia hanya menghimpunkan barang-barang yang dah sedia ada. Bukan dia buat benda baru. Dia ambil benda yang dah dibuat oleh Allah untuk mengadakan sesuatu. Contoh surau tadi ni. Air, kita buat air ke? Tak. Pasir, kita ke yang buat pasir itu? Kita ke yang buat simen tu? Kita ke yang buat besi itu? Tak. Semua itu Allah dah buat. Kita tinggal lagi ambil barang yang Allah buat, kita cantumkan, maka terbangunlah sebuah masjid ataupun surau. Maka sebab itu Allah rakamkan dalam Quran bagaimana kepercayaan tukang sihir Firaun, kan? Tukang sihir Firaun, setelah dia melihat kebenaran yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka akhirnya dia beriman dengan Nabi Musa. Bila dia beriman dengan Nabi Musa, maka apa kata Firaun? Firaun kata, aku akan potong tangan kamu secara bersilang dengan kaki dan aku akan gantung dekat pohon-pohon tamar. Mana satu hukuman yang berat. Maka kata Firaun, lepas kamu dihukum, kamu tahulah bahawa tidak siapa yang lebih berat hukuman dia dan siapa yang lebih kekal hukuman dia. Jadi Firaun nak ugut tukang sihir dia, kalau engkau beriman dengan Musa, kamu akan dikenakan hukuman yang berat. Maka apa jawapan tukang sihir ni? Dia kata apa? Dia kata, kami tak takut pun dengan ugutan kamu wahai Firaun, sebab yang pertamanya kami dah nampak keterangan ataupun kami dah nampak bukti kebenaran Musa itu seorang rasul, dan yang kedua kerana kami meyakini Allah itu allazi fatarana, Allah yang telah menciptakan kami. Jadi apa yang saya sebutkan kepada tuan-tuan, fatarana maksudnya menciptakan dari awal. Manusia tak boleh nak fatara. Fatara ni mencipta bahan itu daripada awal, tidak ada yang awal daripada dia. Macam kita buat masjid menggunakan bahan yang dah ada. Allah menciptakan makhluk dia, bukan mengambil bahan-bahan yang dah ada. Dan contoh Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tanah contohnya. Allah tak ambil bahan yang dah dibuat oleh Tuhan yang lama untuk buat tanah. Tak ada. Allah yang mula-mula membuat makhluk dia. Sebelum adanya sesuatu Allah buat dah. Tidak ada yang awal daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Tapi manusia tak ada, kan? Kereta dia menggunakan bahan yang dah ada, kan? Dia buat rumah menggunakan bahan yang ada, buat baju menggunakan barang yang ada. Hakikatnya manusia tak ada satu pun yang diciptakan. Dia hanya menggabung-gabungkan barang yang dah diciptakan oleh Allah untuk dapat sehelai baju, untuk dapat sebiji kereta, untuk dapat bla 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 dan lain-lain. Jadi begitu juga dalam hal perkara gaib. Tidak ada manusia yang tahu perkara gaib melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan tentang dirinya dengan perintah Allah sebagai berikut, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Kalau saya dapat tahu perkara gaib, kata Rasulullah, dan saya dapat memperoleh kekayaan yang banyak dan saya tidak akan ditimpa oleh satu musibah. Kalau contoh orang yang jumpa dengan tukang tenung, tukang tilik, kalau orang dulu kita kata jumpa dengan bomoh, kan, minta nombor, minta apa macam-macam lah, kan. Kalau seandainya dia tok bomoh, tukang tilik, pak dukun apa segala macam ni, dia memang benar-benar tahu benda yang akan datang, dia tak akan miskin. Pasti dia kaya. Dia tak perlu pun kepada kita, sebab dia tahu benda akan datang. Bila dia tahu benda akan datang, maka dia dapat prepare. Contohnya dia tahu, okey,
Dia tahu tahun 2030 dunia akan mengalami masalah bla 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 bla. Maka emas akan, contohlah, harga emas akan naik. Maka hari ni dia dah bulut emas banyak-banyak dah. Pasal apa? Pasal kalau dia yakin bahawasanya pada tahun sekian, kalau dia hari ni beli emas, maka dia akan kaya pada akan datang. Kan? Kalau bomoh, dukun, tukang ramal, tukang tilik nasib, apa segala macam, memang benar dia tahu, maka mereka ni tak hidup susah. Kan? Pasal mereka tahu benda akan datang. Kalau macam kita tahu, kalau kita tahu benda akan datang, maka kita pasti akan buat persiapan yang rapi, persiapan yang lengkap, supaya kita tak rugi. Tapi masalahnya kita tak tahu benda yang akan datang. Kan? Kadang-kadang kita terlanggar, kadang-kadang kita rugi, kadang-kadang kita, jadi kita tak tahu. Maka sebab itu, kenapa Allah menghalang kita, ilmu kita tahu benda akan datang? Sebab Allah nak kita sentiasa bergantung kepada Dia. Kalau kita tahu benda akan datang, kita tak perlu pun Allah. Kita takkan doa pun kepada Allah. Pasal apa? Tahu benda akan datang. Kan? Kita tahu benda apa yang berlaku akan datang. Kita tahu kita nak makan, nak minum, nak sihat apa semua, kita tahu benda akan datang. Kalau macam tu, manusia tak ada yang nak sembah Allah. Tak ada orang yang nak berdoa. Yang kita berdoa hari ni sebab apa? Sebab kita nak mohon sesuatu daripada Allah. Kita berhajat sesuatu kepada Allah. Maka kita berdoa. Bukan Allah tak boleh memberikan kita ilmu benda yang akan datang ataupun ilmu perkara gaib. Kan? Tetapi Allah tidak berikan kerana Allah Subhanahu wa taala, antaranya kerana Allah nak kita sentiasa bergantung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi SAW, kalau seandainya aku tahu benda akan datang, kalau aku tahu perkara gaib, maka lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu, pasti aku akan kaya dan aku tak akan berhadapan dengan sebarang musibah ataupun kesusahan. Tapi yang tukang ramal yang kita jumpa, tok bomoh yang kita jumpa, sakit tak dia? Sakit. Maknanya dia sebenarnya pembohong yang nakkan keuntungan semata-mata. Sebab memang manusia ilmunya terbatas, dia tak mampu untuk tahu benda akan datang. Jadi Allah dah sebut dalam Quran begitu, Nabi dah begitu hadis. Tapi masa ramai orang yang bergantung dengan bomoh, minta bomoh, jumpa dengan tukang tilik. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita berpegang dengan tilik menilik semua ni, dia akan menjadikan kita orang yang berputus asa kalau seandainya tilik itu tidak menyembelahi kita. Contoh, tengok tapak tangan, engkau habislah, kan? Engkau takkan menikah sampai tua lah, kan? Orang tu akan putus asa. Kan? Dia bergantung dengan jawapan tukang tilik tadi itu. Dia tidak berdoa kepada Allah untuk mohon. Kan? Contoh, Tok, saya ni dah menikah dah 10 tahun dah, tapi tak ada anak. Kan? Maka dia tidak, kau memang tak boleh anak, kau ada masalah bla 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 bla. Orang ni nak bergantung tak kepada Allah, dia nak berdoa tak kepada Allah, dia dah putus asa dah. Maka sebab itu Islam larang perkara-perkara berikut, kecuali kalau ada asas ilmiahnya, tak apa, kan? Tetapi tetap kita percaya, tetap kita hanya meyakini segala sesuatu hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita yakin, walaupun kita percaya ubat sekian menyihatkan kita, kita boleh berpegang dengan itu, tapi dalam hati kita mesti meyakini hakikat yang memberikan sihat itu Allah. Kerana obat itu yang gaib, macam mana dia boleh kaitkan ubat itu dengan kesihatan kita? Allah saja yang tahu. Maka Allah yang menyembuhkan kita, bukan obat tu. Obat itu hanya perantara, kebiasaannya makan ubat ni sihat. Tapi pasti sihat. Apakah 100% makan ubat ni sihat? Tidak. Sebab apa? Sebab sihat ini Allah yang bagi, bukan ubat tu yang bagi. Maka sebab itu bila kita menjual barang, menjual obat 100% confirm jadi, itu salah tuan-tuan, kan? 100% confirm jadi. Jadi Allah itu kita letak di mana? Apakah kita meyakini benda ini menjadi dengan sebab ubat, ataupun Allah Subhanahu wa taala yang bagi jadi?
Kalau seandainya kita kata confirm 100% menjadi, maknanya kita mengatakan benda ini berlaku sebab ubat, bukan sebab Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan itu seperti itu salah. Kan? Makan ubat ni garanti kecemanih baik. 100%. Maknanya kita meletakkan kesembuhan itu pada obat, bukan pada Allah. Jadi itu bahaya kalau kita promote seperti itu. Bahaya pada akidah dan kepercayaan. Kita tak nampak betapa, kalau bahasa manusia, betapa banyaknya jasa Allah kepada kita. Tidak ada satu pun melainkan atas dunia kita dapat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nampak sihat ini obat yang bagi, kita dapat makan majikan yang bagi, tak nampak Allah yang bagi. Jadi kalau kita tak nampak Allah yang bagi, nak ke kita sembah Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita takkan sembah Allah, sebab kita akan fikir, kenapa nak sembah Allah? Kenapa yang dia bagi? Sihat ubat bagi, sihat kita doktor yang bagi, makan minum kita bos kita bagi, bahagia kita dengan ada anak keluarga kita. Kita itu semua dapat daripada makhluk. Apa yang Allah bagi? Bila tak nampak apa yang Allah bagi, nak ke sembah Allah Subhanahu wa taala? Jadi maka sebab itu Islam tekankan, walaupun kamu dapat sesuatu asbabnya daripada sesuatu, tetapi perlu yakin sepenuh keyakinan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita makan obat, ya Allah yang sembuhkan. Tapi makan ubat ni sebab biasa orang makan ubat ni sihat, itulah jawapannya. Bukan ubat ni yang menyembuhkan, tak, yang menyembuhkan Allah. Tapi kenapa makan ubat? Sebab biasanya orang makan ubat ni sihat. Tapi yang sihatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebiasaan dia orang makan sihat. Itu jawapan kita. Tapi kalau kita kata dah ubat ni yang menyihatkan kita, itu salah. Kan? Ini barang ini yang memberikan kebaikan kepada kita, yang itu salah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka orang yang meramal, orang yang menilik apa semua ni, kalau benar mereka mampu tahu melampaui ilmu yang telah dan yang sedang, yang akan datang pun mereka tahu, maka pasti mereka tu tak akan susah dan tidak akan ditipu musibah. Masa takkan ditimpa sakit, takkan masalah kewangan dia, orangnya akan hidup senang. Tapi kadang-kadang kita tengok bomoh pula kan, jalan pun tak larat dah kan, cemanih, darah tinggi, jantung, gout, segala-gala macam mak nenek penyakit ada kat dia. Tapi bila orang datang, dia kata kau nak sihat, kau kena buat ni, kau nak kena buat. Jadi itu yang bahaya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku tahu benda gaib, maka pasti aku akan jadi kaya dan aku takkan ditimpa oleh musibah. Baik. Kemudian kata Rasulullah, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun, melainkan aku adalah seorang nabi yang membawa khabar duka dan membawa khabar gembira untuk kaum yang mahu beriman. Kemudian Allah memberitakan lagi tentang jin Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai berikut: allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Sungguh andai kata mereka, yakni jin itu, dapat mengetahui perkara gaib, nescaya mereka tidak kekal dalam siksaan yang hina. Jadi kalau jadi tak ada yang tahu, manusia ke jin ke, yang kononnya bekerjasama dengan jin untuk bagi jawapan ataupun keputusan kepada seseorang, itu semuanya pembohong. Kalau bahasa orang sebagian tempat itu pembongak namanya. Jadi dia hanya nak mendapatkan hanya keuntungan semata-mata. Sebab itu kata Allah, kalau seandainya jin itu tahu benda yang akan datang, maka pasti dia akan hati-hati perkara yang merugikan dia. Pasti dia tidak akan diazab. Tapi jin, syaitan, iblis itu masuknya di mana? Masuknya di neraka. Pasal apa dia masuk neraka? Pasal kesilapan dia. Kan? Dia sombong dan takabur, maka masuknya dalam neraka. Kalau jin itu tahu benda yang akan datang, maka pasti dia tak akan buat benda itu yang merugikan dia. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala sebut begitu. Oleh kerana itu, barang siapa yang mengaku dapat mengetahui perkara gaib, yang sebenarnya berarti dia mendustakan Allah. Contoh satu orang kan, dia kata dia tahu kan, berdasarkan dengan begini akan datangnya begini kan. Maka orang seperti ini dia telah mendustakan Tuhan, membohongi Allah Subhanahu wa taala. Walhal yang tahu itu Allah, tapi dia kata aku juga tahu. Itu yang bahaya, itu
yang salah. Macam contohlah kita tengok anak-anak yang ada pusar dua, oh nakal budak ni. Ini memang masalah. Lahir-lahir budak-budak tu tengok ada pusar dua, terus kita bagi tahu kepada si bapa mak budak ni, baru sehari kita datang tengok baby tu, oh budak ni pusar dua Jadi kawan ni baru dapat anak sulung, baru dapat anak yang pertama. Tiba-tiba orang-orang datang, makcik-makcik, mak Kiah ni, Cik Kiah ni datang bagi tahu benda yang menakutkan, seolah-olah terkejut. Anak kau pusar dua jadi mak baru, mak yang baru dapat anak tadi ni, dia pun tanya, dia tu apa masalahnya? Jadi pasal dia tengok mak Cik Kiah tadi dia buat macam menakutkan, dia tu biasa pusar dua ni, engkau kena lebih sikit lah. Dia takkanlah kata nakal, tapi engkau kena kerja lebih sikit lah kan, engkau kena tarbiyah dia lebih sikit. Jadi menimbulkan ketakutan, kegusaran, dan wallah na'udzubillah kalau sehingga ke peringkat boleh membawa kepada kemurungan. Alamak, habislah aku nak anak 13-14 tahun menikah baru dapat anak, tiba-tiba dapat anak pusar dua, orang kata bermasalah. Baik tak ya anak macam ni? Berlaku tak tuan-tuan kalau kita seandainya kita bagi tu seperti itu? Masalah. Adik saya tuan-tuan ada 7 pusar dia. Elok je. Jadi pakar motivasi pula. 7 pusar dia, depan satu, belakang, macam-macam. Jadi kalau sikap kamu ni payahlah pasal pusar dia berpusing-pusing. Jadi elok je, tak ada nakal pun budak tu kan. Elok je jadi pakar motivasi pula. Adik saya 7 pusar dia, bukan 2 kan. Jadi ini tuan-tuan muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah sekalian. Jadi itu sebagai penerangan awal. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam pertemuan kita akan datang, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi